Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Dr. Muhammad Izam dan juga rakan sekalian. Saya Chin Jin Won nak bentang tentang kertas konsep individu berkaitan dengan pengurusan perubahan dalam pendidikan. Yang pertama sekali, tajuk kertas konsep ini adalah kesediaan pentadbir terhadap pengurusan perubahan di organisasi sekolah. Tujuan untuk kertas konsep ini adalah untuk membincangkan tentang persediaan pentadbir terhadap amalan mengurus perubahan di organisasi sekolah. Ada 4 tema daripada dapatan kajian lepas, iaitu komunikasi yang berkesan, kolaboratif antara guru besar dengan guru, nilai kepimpinan dan juga tahap kesedaran. Dan implikasinya ialah dasar kerajaan, amalan seorang guru perlu diberi bantuan bagi menangani tekanan, latihan kepada para guru besar. Dan kesimpulannya, kesediaan pentadbir dari segi mengurus perubahan dalam organisasi mampu membantu perubahan dilaksanakan dengan baik. Okey, dari segi pengenalan, setiap organisasi memerlukan perubahan untuk meningkatkan keberkesanan dan terus kekal bersaing dalam cabaran arus globalisasi. Kepemimpinan perubahan yang berkesan adalah kunci utama dalam sistem pendidikan kerana ia merupakan mesin perubahan dan pembaharuan sekolah yang hanya boleh dipandu oleh kepemimpinan. Dari segi PPPM 2013 hingga 2025, kepemimpinan memberi kesan kepada pencapaian pelajar, maka pentadbir yang berkesan di sesebuah sekolah merupakan satu perubahan penting untuk mencapai sistem yang ditentukan oleh KPM. Menurut Vakola 2013, perubahan tidak akan berlaku jika semua pihak tidak bersedia untuk berubah. Dari segi teori dan model juga, kertas konsep ini telah menggunakan teori sistem dan juga model 8 tingkat kota. Okey, dari segi teori sistem yang dipelopori oleh Ludwig von Bertalanffy dan Ross SP 1964 didefinisikan sebagai kompleksiti elemen-elemen yang saling berinteraksi antara satu sama lain dengan sempadannya yang memiliki ciri-ciri penapis yang menapis jenis dan kadar aliran input kepada sistem dan output yang keluar dari sistem. Okey, dari segi analisis input-output, input dari segi sistem organisasi sekolah adalah sumber kewangan, kemudahan sekolah, taraf ekonomi dan juga guru-guru. Jadi, sekolah sebagai jentera pendidikan yang termasuklah dasar-dasar sekolah, kurikulum, strategi pengajaran dan juga kepemimpinan pemimpin. Dan outputnya adalah pencapaian murid. Okey, dan model 8 peringkat kota yang dipelopori oleh John Kotter 1995, John Kotter ini telah menggariskan 8 elemen yang mempengaruhi keberkesanan pengurusan organisasi. Jadi kertas konsep ini akan berdasarkan model 8 kota. Dan seterusnya adalah kajian literatur daripada Fulan dan Harris mengatakan bahawa perubahan seluruh sistem bergantung pada kolektif keupayaan kepimpinan. Tanpa pengurusan dan pentadbiran yang cekap, proses perubahan tidak akan berjalan dengan lancar. Daripada kajian lepas Melka dan Bosco, amalan pentadbiran dan pengurusan membantu penyesuaian terhadap pengurusan perubahan serta dapat meningkatkan kecemerlangan organisasi. Dan Displace 2005 mengatakan bahawa kesediaan individu mencerminkan keyakinan, sikap dan tingkah laku terhadap usaha perubahan. Dan akhirnya kajian lepas daripada Mangunjaya 2013 mengatakan bahawa kesediaan individu untuk perubahan adalah pemboleh ubah yang paling penting terhadap komitmen kepada perubahan. Dari segi dapatan kajian lepas, terdapat komunikasi yang berkesan, kolaboratif dan juga nilai kepimpinan dan tahap kesediaan guru besar. Okey, perbincangan dapatan kajian lepas. Yang pertama, komunikasi yang berkesan. Komunikasi yang adalah sangat penting di mana manusia boleh berkongsi ataupun bertukar-tukar idea, maklumat dan juga perasaan. Jadi, dari segi guru besar dan juga guru, kita haruslah berkomunikasi untuk menjadikan perubahan pendidikan sekolah ni menjadi lebih berkesan. Okey, kolaboratif.
Kolaboratif ini antara guru dengan pemimpin adalah sangat penting terhadap perubahan pendidik. Jadi, sebagai seorang pemimpin yang bijak, haruslah bekerja sama dengan semua pihak, terutamanya guru di sekolah. Okey, yang ketiga adalah tahap kesedaran. Pemimpin haruslah mempunyai tahap kesedaran yang tinggi untuk memastikan profesionalisme guru dan kualiti pendidikan dan juga hasil pelajar akan belajar lebih banyak dan mereka akan menyelesaikan dan lulus ke peperiksaan. Dan yang terakhir adalah nilai kepimpinan. Seorang pemimpin haruslah memahami tentang tanggungjawab sendiri terhadap organisasi tersebut. Dan isu-isu di Malaysia, penentangan guru terhadap perubahan di sekolah. Guru yang berada dalam comfort zone ini akan berasa sangat selesa tanpa ada perubahan kerana guru seperti ini beranggap perubahan itu adalah tidak memberi manfaat kepada mereka. Okay, yang kedua, pengetahuan pentadbir dalam mengurus sekolah masih perlu dipertingkatkan. Okay, dari segi ini, pemimpin sekolah adalah kurang kreatif dan juga pengetahuan apabila mewujudkan satu pengurusan yang sistematik. Yang ketiga, strategi perubahan pentadbir sering tidak dibentuk dengan baik. Okay. Strategi yang telah dirancang oleh, pentadbir ini sentiasa tidak dirancang dengan baik. Jadi, kerjasama ataupun kebersamaan yang kurang terhadap satu organisasi kerana ia boleh mempengaruhi perubahan sesebuah sekolah. Dan terakhirnya adalah kurang mahir dan tidak menguasai kemahiran teknologi. Pada zaman era globalisasi ini, bebanan kerja guru adalah semakin meningkat, semakin bertambah. Semua kerja adalah guna dari segi komputer ataupun dari segi teknologi. Jadi, komitmen guru akan semakin rendah, terutamanya kepada guru yang akan bersara. Mereka tidak dapat menghadapi ataupun mengaplikasi komputer dengan menggunakan komputer. Yang seterusnya adalah implikasi terhadap perubahan pendidikan di Malaysia. Yang pertama adalah dasar kerajaan. MPSM dan juga KPM perlu sentiasa mesyuarat, menjalankan bengkel, menganjurkan kursus ataupun seminar untuk memberi cadangan yang luas kerana setiap pengetua ataupun guru besar mempunyai pengalaman individu. Jadi, melalui bengkel, setiap guru besar boleh berkongsi pengalaman sendiri kepada guru besar yang lain. Okey, kedua amalan, pihak KPM melalui JPN ataupun PPD boleh memberi bimbingan melalui pemantauan kepada guru agar guru sentiasa dalam keadaan yang bersedia untuk menerima sebarang perubahan dasar pendidikan. Yang terakhir adalah latihan. Pihak IAB iaitu Institusi Amiruddin Baki dipertanggungjawabkan untuk melatih guru besar ataupun pengetua untuk menambahbaikkan gaya kepimpinan pentadbiran. Dan kesimpulannya, pemimpin haruslah bersedia dan berperanan penting untuk melakukan perubahan terhadap sesebuah organisasi. Jadi, perubahan dalam organisasi amatlah memerlukan masa yang panjang dan penuh kesabaran agar berjaya melaksanakan perubahan organisasi. Oleh itu, jika berlaku penentangan oleh mana-mana pihak, maka pentadbir haruslah bijak mengatasi masalah tersebut. Sekian, terima kasih.